Rokok itu mengandungi najis, termasuklah hemoglobin babi dan dia punya tembakau juga direndam dengan arak sebenarnya untuk menjaga dia bertahan lama. Jadi bayangkan dia bawa rokok dalam ni, itu dah najis, dia hisap rokok kan, itu dah najis dah, mulut busuk dan sebagainya. Jadi orang yang hisap rokok tak layak untuk menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan, benda ni, perkara ni sebenarnya ramai saya tengok isu-isu mengenai mereka yang merokok dan juga yang hisap vape. Kebanyakan mereka, contohlah ulama-ulama yang bagi pendapat apa semua kan, ada yang tak ada satu pun yang kata rokok itu halal. Tak ada satu ulama pun yang mengatakan rokok itu halal. Pendapat ulama ada dua, iaitu yang pertama, rokok itu haram. Yang kedua, rokok itu makruh. Jadi tak ada halal. Sebaiknya kita tinggalkan. Kan dah jadi syubhah, kan dah jadi apa orang kata, dah jadi makruh. Tinggalkanlah. Takkan kita nak rosakkan ibadat kita? Apa yang aku tengok ada ustaz, aku tengok video ustaz ni cakap mereka yang menjadi imam, perokok yang menjadi imam, solat dia tak sah. Solat dia tak sah. Lepas tu ramai orang mengamuk, ustaz kau ni memandai-mandai lah, kata itu Allah yang tentukan. Kau jangan nak jadi palatau. Ustaz, kau sesuka hati kau nak cakap orang itu fasik, orang itu munafik. Suka-suka hati kau je. Sebenarnya tuan-tuan, hari ini ramai orang tidak tahu mengenai fitnah yang berlaku, apa yang telah dibuat oleh Yahud dan Nasara ni. Sebab tu kita kena tahu ilmu fitan. Ilmu fitan ni dia mengajar kita tahu apa yang telah terjadi. Contoh macam mana tembakau itu dibuat. Mereka nak bagi tahan lama macam mana. First kali ada arak, dia kena letak dalam arak untuk menjadikan arak itu boleh bertahan lama. Lepas tu dekat putung rokok tu mereka letak babi. Perkara-perkara yang ada mengenai babi. Nanti korang tengok apa yang aku letakkan, protokol mengenai Yahud untuk merosakkan dunia hari ni. Macam-macam sabun diletaknya dengan khinzir kan. Lepas tu letak apa dekat brek kereta api. Lepas tu dekat material-material yang ada dalam pakaian kita. Kebanyakannya mereka buat ni untuk merosakkan ibadat umat Islam. Sebab tu tak ramai ni ustaz-ustaz yang tahu ilmu fitan. Tak ramai. Dia tahu, memang ustaz-ustaz ni faqih, mereka ini alim, tapi mereka tak tahu apa yang telah terjadi dekat atas muka bumi ni. Fitnah-fitnah yang berlaku. Contoh macam mana takaful, macam mana insurans ni mereka boleh takafulkan, mereka boleh Islamkan insurans ni melalui takaful. Macam tu juga bank ni riba, tapi ada juga ulama-ulama suk yang menghalalkan riba melalui bank Islam. Ini yang telah terjadi. Macam mana mereka ini yang mereka bersekongkol ataupun bersekongkol ikan tongkol bersama Yahud dan Nasara ni. Ini yang terjadi. Sebab tu hari ni kita kena tahu apa yang telah terjadi dalam fitnah-fitnah. Korang tengok nanti aku akan share mengenai fitnah, apa contoh kemodenan yang mereka lakukan hari ini, dengan sabun lah, apa makanan-makanan kita yang mereka letakkan dengan pelbagai kegunaan dari tubuh badan khinzir itu sendiri. Korang kena, sebab tu korang tak boleh nak cakap, bila orang cakap, ada ustaz cakap benda ni haram, benda ni jadi fasik, orang-orang yang merokok ni jadi munafik ke apa kan. Kalau orang yang merokok boleh tak jadi imam, tidak boleh menjadi imam. Dan jangan ikut solat orang yang merokok. Solat mereka tidak sah sebab mereka fasik. Korang jangan terus melompat. Korang kena tahu benda ni. Sebab apa? Sebab fitnah hari ni orang tak ramai, orang tak ambil tahu, orang tak nak tahu. Sebab tu hari ni mereka terikut. Contoh macam mana sistem hari ni, mereka terikut.
sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Mereka ikut cara Yahud dan Nasara. All those tropes about Jews controlling the world, or at least wanting to control the world, they're actually true. Macam tu juga yang aku cerita pasal mengenai makanan. Kenapa makanan-makanan ni tak boleh jadi halalan thayyibah? Tak ada satu makanan yang menjadi halalan thayyibah kalau orang yang meniaga ni. Sebab apa? Sebab kita ada kajian. Kita tahu apa yang telah dibuat oleh Yahud dan Nasara ni. Itu masalahnya. Bila orang sampaikan kebenaran, kau melompat. Bila orang sampaikan kebenaran, kau marah. Sebab apa? Sebab nak cakap tolol, marah pula. Kan? Sebab apa? Jahil. Sebab jahil. Jangan kita dengar satu pendapat ulama' aja. Kita berguru dengan ulama' ni kan. Tengok ulama' lain-lain. Ulama' lain yang lain pun lebih bertakwa. Yang penting kita ni nak jadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang yang bertakwa, kita yang mana syubha, yang mana makruh tinggalkan. Sebab Islam ni suci dan murni. Sebab tu kita tengok perukunan Islam, perukunan iman. Islam ni adalah Islam agama yang menahan nafsu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang menahan nafsu. Hari ni kita menahan nafsu ke? Rumah kita besar. Nabi ajar kita rumah kecil. Nabi Muhammad SAW ni menjadi, orang kata apa, khalifah. Menjadi Nabi yang memerintah dunia. Memerintah dunia. Macam mana sahabat-sahabat Nabi memerintah menjadi khalifah. Jadi Nabi ni lagi besar daripada pemerintah kita, daripada menteri kita, Perdana Menteri kita, raja-raja kita, lebih besar. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah sifat orang miskin. Tapi hari ni kita tengok pemerintah kita. Jadi pemerintah jadi kaya. Sebab apa? Kekayaan yang diambil ni untuk diri sendiri, untuk perut sendiri. Mereka tak kisah pun rakyat ke, mereka tak kisah. Kalau nampak ada orang derma tu sikit je. Macam mana pula dengan kereta-kereta mewah yang banyak, yang tidak terpakai, yang buat koleksi? Macam mana? Sebab tu hari ni first kali kita kena tahu fitnah. Macam mana, apa fitnah yang berlaku hari ni. Memang ilmu agama ni kita serahkan pada ulama'. Tapi fitnah ni ulama' kena ambil tahu juga. Ulama' pun tak boleh tunjuk terror, tunjuk pandai. Tak, ada orang lebih pandai. Sebab tu Allah SWT hantar Al-Mahdi untuk betulkan kita dengan rukun Islam, dengan rukun iman. Jadi semuanya terpulang pada diri kita sendiri. Sama ada kita nak menjadi orang yang bertakwa, menjadi mukmin yang sebenar, ataupun kita nak jadi fasik. Jadi fasik ni apa yang kita syahadah pada Allah SWT, kita syahadah, kita yakin. Tapi kehidupan kita ambil juga Yahud dan Nasara, ambil riba, kita mengundi dalam sistem demokrasi ni. Macam mana? Jadi kalau nak tahu lagi, kalau korang nak tahu lebih lagi, aku akan terangkan satu persatu penipuan-penipuan dunia ni. Korang boleh follow aku, korang boleh komen. Kalau korang ada pendapat korang sendiri, korang boleh sharekan dekat orang lain. Supaya apa? Supaya ini kita terhindar daripada fitnah. Kita tak boleh terhindar, tapi kita tahu mana hak, mana batil. Boleh korang save video ni sebelum video ni terpadam ke apa ke, wallahu alam. Kadang-kadang TikTok ni pun tak betul juga. Jadi insya-Allah, jadi korang follow aku kerana Allah Subhanahu Taala untuk mencari kebenaran. Korang pastikan korang follow aku untuk mencari kebenaran. Kalau korang jenis yang follow aku sebab nak tengok saja-saja je, tak nak cari kebenaran, korang tak akan dapat hak mutlak mengenai kebenaran. InsyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul. It's a product catalogue of this one pig, and it carries a duplicate of its ear tag on the back.